Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah wasalamun ala ibadihi allazina astafa. Amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Ayat 37 surah Fussilat. Ayat 37 surah Fussilat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Ayat 37 surah Fussilat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan di antara tanda-tanda bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah kejadian malam dan siang, matahari dan bulan. Jangan sesekali kamu menyembah matahari. Jangan sesekali kamu menyembah bulan. Sembahlah Allah, Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang, matahari dan bulan. Kiranya kamu benar-benar mengabdikan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 37 surah Fussilat. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang keras hamba-hambanya dari kalangan umat manusia yang diberi peluang menjalani hidup di muka bumi ini menyembah matahari, menyembah bulan. Kalaupun berlakunya kejadian gerhana matahari, begitu juga berlakunya kejadian gerhana bulan. Allah menuntut apabila berlakunya kejadian gerhana matahari, kejadian gerhana bulan, sembahlah Allah, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang berkuasa atas segalanya, Tuhan yang menjadikan malam dan siang, matahari dan bulan, Tuhan yang menentukan kejadian gerhana matahari, kejadian gerhana bulan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kejadian gerhana bulan separah baru-baru ini merupakan ulangan kejadian gerhana bulan. Fenomena gerhana bulan akan berulang-ulang. Begitu juga gerhana matahari akan berulang-ulang. Apa perlunya Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang kalikan kejadian gerhana bulan, kejadian gerhana matahari? Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, hadis riwayat Imam Muslim
dari Abi Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah yukhawwifullahu bihima ibadah wa innahuma la yankhasifani limauti ahadim minan nas wala lihayatih." Ila akhiril hadis an-nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya bahwasanya matahari dan bulan itu kedua-duanya membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi khabar berita ketakutan kepada hamba-hambanya dari kalangan umat manusia yang menjalani hidup di muka bumi ini dengan menzahirkan kejadian gerhana matahari, kejadian gerhana bulan. Allah Subhanahu wa taala memberi khabar berita ketakutan kepada hamba-hambanya yang menjalani hidup di muka bumi ini dengan menzahirkan kejadian gerhana matahari, kejadian gerhana bulan. Tiadalah berlakunya kejadian gerhana matahari, kejadian gerhana bulan itu disebabkan mati seseorang dari kalangan manusia ataupun lahirnya seseorang dari kalangan manusia. Hinggalah ke akhir hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Mas'ud radhiyallahu an. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perakukan kejadian gerhana bulan, kejadian gerhana matahari itu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zahirkan kejadian gerhana matahari, kejadian gerhana bulan itu bertujuan untuk perlihatkan kepada manusia sejagat betapa Allah Maha berkuasa. Manusia tak mampu. Manusia hanya mampu lihat matahari. Manusia hanya mampu lihat bulan. Manusia hanya mampu mengambil manfaat daripada pancaran cahaya matahari. Manusia juga hanya mampu mengambil manfaat daripada sinaran cahaya bulan. Setakat itu, manusia tak mampu berbuat apa-apa terhadap matahari dan bulan. Allah Maha berkuasa. Allah yang menentukan pada detik-detik masa tertentu bulan gerhana, matahari pun gerhana. Bukti Allah Maha berkuasa. Maka berulang-ulang kali kejadian gerhana bulan membuktikan Allah Maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala zahirkan betapa Allah Maha berkuasa, manusia tak mampu. Ianya memberi kesedaran kepada manusia. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Malah Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulangkan kejadian gerhana bulan. Maka dengan itu manusia dapat mengetahui tarikh ulangan dan manusia dapat menyediakan jadual ulangan kejadian gerhana bulan.
Sekadar itu yang manusia mampu menyediakan jadual ulangan gerhana bulan. Manusia tak mampu menghalang fenomena gerhana bulan. Maka menjelaskan di situ apa yang Rasulullah sabdakan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, bahwasanya matahari dan bulan itu kedua-duanya membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyatakan, yuhawwifullahu bihima ibadah. Allah Subhanahu wa taala memberi khabar berita ketakutan kepada hamba-hambanya dengan menzahirkan kejadian gerhana matahari, kejadian gerhana bulan. Bukan suka-suka nak digerhanakan bulan tu. Ada tujuan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala gerhanakan bulan, dan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulangkan kejadian gerhana bulan? Tak lain tak bukan sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, yuhawwifullahu bihima ibadah. Allah Subhanahu wa taala memberi khabar berita ketakutan kepada hamba-hambanya melalui kejadian gerhana matahari, kejadian gerhana bulan. Maka apabila terserlah mata kasar kita melihat sendiri, ya Allah, bulan gerhana, maka Allah memberi isyarat betapa disitulah khabar berita ketakutan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala nak beri khabar berita ketakutan tu, berita apa? Berita apa? Berita tentang hari kiamat, bahawa hari kiamat itu benar. Maka sebelum berlakunya hari kiamat yang sebenar, Allah Subhanahu wa taala raptaikan. Kalau tuan-tuan tanya Datuk Doktor kita, in English language, what you call rehearsal? Rehearsal, isn't it? Alright? Oi, cakap putih. Rehearsal. Allah Subhanahu wa taala raptaikan sebelum tiba hari kiamat yang sebenar, maka diraptaikan hari kiamat itu dengan berulang-ulang kali berlakunya gerhana bulan, gerhana matahari. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 7, 8 dan 9 surah Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa taala bentangkan kepada kita tentative program, atur cara majlis. Bukan atur cara majlis apa? Atur cara majlis hari kiamat. Apa tentatifnya? Ya, ayat 7, ayat 8, ayat 9 surah Al-Qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Maka apabila penglihatan mata manusia gerun ketakutan, what happened? How can do it? Cakap orang putih pula. Maka apabila penglihatan mata manusia gerun ketakutan, kenapa? Wa khasafal qamar, bulan hilang cahayanya tiba-tiba, yakni berlakunya kejadian gerhana bulan. Tak habis begitu sahaja, kerana gerhana bulan berterusan, tak pulih-pulih. Pagi Ahad,
29 Oktober yang lalu kita dapat saksikan 3.50 pagi dah mula sedikit gerhana. Ya, hinggalah pukul 4 suku 16 hingga 20% wajah bulan gerhana. Itulah kemuncak gerhana bulan separa. Dan kita dapat saksikan sehinggalah akhir dah tak nampak apa, bukan nampak apa, terang benderang. Ya, jam 5 pagi. Daripada 3.50 pagi gerhana hinggalah jam 5 pagi bulan pulih semula. Dalam tempoh masa yang kita dapat saksikan 16 hingga 20% wajah muka bulan mengalami gerhana. Dan fenomena ini akan berulang dan berulang dan berulang. Masing-masing ada hikmahnya kenapa malam pagi itu gerhananya sekitar 16 hingga 20% disebut gerhana bulan separa. Baik, tak perlu saya bicarakan di sini. Yang saya nak jelaskan di sini, Allah Maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulangkan kejadian gerhana bulan sebagai raptai hari kiamat. Ya, kerana ketika detik-detik hari kiamat, penglihatan mata manusia gerun ketakutan. Faiza bariqal basar. Kenapa? Wa khasafal qamar. Bulan kehilangan cahaya. Bulan gerhana. Tak habis begitu sahaja. Bulan terus gerhana sepanjang malam 12 jam. Bulan gerhana hinggalah bulan terbenam di sebelah barat dalam keadaan gerhana. Sudahlah bulan tu terbit di timur gerhana, terbit aja bulan gerhana. Sepanjang malam 12 jam gerhana hinggalah bulan terbenam di sebelah barat pun dalam keadaan gerhana. Tiba-tiba, ya, apa yang Allah firmankan pada ayat 9 surah Al-Qiyamah, wa jumi'asy syamsu wal qamar, berhimpun samalah matahari dan bulan. Di mana bulan terbenam di sebelah barat, disitulah matahari terbit. Ya Allah, matahari terbit di sebelah barat. Sepatutnya terbit sebelah timur. Oh no. Datuk Doktor Putan, how can do it? How can do it? Allah Maha berkuasa lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya, bermula dengan bulan terbit di sebelah timur gerhana. Gerhana sepanjang malam. Lazimnya gerhana ni 3 jam aja tuan-tuan. Lepas tu bulan terang benderang. Tapi nampaknya malam itu malam yang menamatkan lipatan sejarah hidup manusia. Ya, bulan terus gerhana sepanjang malam gerhana hinggalah bulan terbenam di sebelah barat dalam keadaan gerhana. Di mana bulan terbenam, disitulah munculnya matahari. Matahari terbit di sebelah barat. Maka matahari terbit di sebelah barat pun dalam keadaan gerhana. Maka berhimpunlah 2 gerhana. Gerhana bulan yang tak selesai hingga bulan terbenam di sebelah barat. Matahari terbit juga di sebelah barat, juga dalam keadaan gerhana. Maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan pada ayat pertama surah At-Takwir, iza syamsu kuwirat, apabila matahari itu berlingkaran dengan kegelapan. Bukan selama ni matahari itu tersergam pancaran cahaya yang manusia tak mampu melihatnya. Kali ini, ya, kita nampak kegelapan matahari.
Gelap matahari. Gelap matahari. Sebab itu disebut surah At-Takwir membawa arti surah yang membawa arti detik kegelapan. Gelap di situ maknanya ya matahari sudah dicabut cahayanya, habis. Iza syamsu kuwirat, gerhana matahari. Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wafat pada tahun 204 Hijrah, dah wafat 1200 tahun yang lalu, menjelaskan hal ini dan ditulis mula oleh Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah, wafat pada tahun 606 Hijrah, dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, berhubung tentang detik-detik saat hari kiamat. Maka ketika itu manusia ketakutan kerana masing-masing semua dah ada maklumat. Tuan-tuan, sekarang ni yang ada di tangan saya ialah, inilah dia handphone Apple yang separuh Amerika dah makan, tinggal separuh lagi kan. Masing-masing pada waktu tu semua tahu gerhana, tapi terkejut. Gerhana bulan yang tak boleh, ditambah pula dengan gerhana matahari. Selepas itu apa? Datuk Doktor, selepas itu bumi pula gerhana. Maka overall, what you call all over the world, semuanya gerhana. Bermula dengan gerhana bulan, diikuti dengan gerhana matahari. Selepas itu planet pun gerhana, bintang-bintang pun gerhana, bumi pun gerhana. Ya Allah, ya, apa yang ada di muka bumi pun gerhana. Itulah hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulangkan fenomena gerhana bulan, gerhana matahari itu bertujuan untuk memberi khabar ketakutan kepada umat manusia. What you call, Datuk? Get ready. Get ready. Menjelaskan kepada kita, ya, raptai hari kiamat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, la yankhasifani limauti ahadim minan nas. Tiadalah berlakunya gerhana bulan, gerhana matahari itu disebabkan matinya seseorang dari kalangan manusia atau lahirnya seseorang dari kalangan manusia. Kejadian gerhana bulan, kejadian gerhana matahari, begitu juga berulang-ulangnya kejadian gerhana bulan, gerhana matahari, tak ada kena mengena dengan mati atau lahirnya seseorang. Itu jelas. Pun begitu apabila kita merujuk makna gerhana, tuan-tuan, Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah wafat pada tahun 911 Hijrah, dah wafat 500 tahun yang lalu, menyatakan makna gerhana dikalahkan, ditewaskan, ditumbangkan, dijatuhkan. Kenapa jauh sangat? Ya, Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan berdasarkan ilmu falak, ilmu hay'ah, ilmu sains, bulan ada garis edarannya, maka dia ada satah edarannya. Ya, bumi juga ada garis edarannya, ada satahnya.
Apa yang berlaku? Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala jatuhkan sedikit kedudukan bulan. Ya, jatuhkan sedikit kedudukan bulan sehingga bulan berada pada satah bumi. Maka akibat daripada itu bayang bumi kena wajah bulan. Oh no. Lazimnya bulan pada malam penuh purnama Al-Badar. Wah, hebatnya bulan. Bulan penuh purnama. Seluruh wajah muka bulan itu bercahaya. Allah yang menentukan. Ada waktu-waktunya bulan yang penuh purnama, wajah mukanya penuh dengan cahaya, tiba-tiba dia jatuh sedikit daripada satah kedudukannya di langit, menyebabkan apabila dia jatuh sedikit, dalam bahasa Arab disebut Arab bulan, jatuh sedikit, maka dia jatuh masuk kawasan bayang bumi. Oh no. Oleh kerana itu bayang bumi jatuh kena wajah si bulan. Itu yang bulan gerhana. Bulan tu gerhana kerana bayang bumi yang gelap tu jatuh kena si muka bulan, bukan padan muka. Allah dah tentukan. Maka hebatnya bulan yang penuh purnama, yang Piramli lagu engkau laksana bulan. Ya, macam gitu hebat pun, bulan yang hebat pun ada waktunya jatuh juga. Jatuh juga dari satah kedudukannya tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya, maka pada 29 Oktober yang lalu bulan jatuh sikit aja. Maka sebab itu bulan kena sikit aja bayang bumi. Kalau kita belajar ilmu falak, bayang bumi ni ada dua. Bayang nipis, bayang gelap tebal. Bayang gelap tebal tu yang Mat Saleh orang putih kata umrah difficult to talk about that lah, difficult lah. Umrah tu bayang tebal. Bayang nipis tak nampak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka inilah yang dimaksudkan dengan gerhana. Gerhana membawa erti dijatuhkan, dikalahkan, ditewaskan. Kenapa selama ni bulan tak pernah kalah dengan bumi lah? Bulan dengan mata kasar kita, bulan di atas lah tu. Bulan tak jatuh, tapi ada masanya pun jatuh juga. Gerhana. Itu makna gerhana. Kalau tidak kita akan salah faham, kerana kita selalu dengar nyanyi lagu M. Nasir, gerhana tung tung ting tung tung tang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, gerhana membawa erti dikalahkan, ditundukkan, ditewaskan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya. Kenapa? Itu fakta sains yang disebut. Maka hikmah berulang-ulang kali berlakunya gerhana bulan itu ialah peringatan dari Allah. Allah Ta'ala nak ingatkan kita. Ingat kenapa? Semua gerhana. Bulan yang Allah Ta'ala lantik sebagai penguasa langit malam pun gerhana. Matahari yang Allah Ta'ala lantik sebagai penguasa langit siang pun gerhana. Habis manusia ni lantik apa ya Allah tu? Macam-macam Allah Ta'ala lantik manusia. Daripada Menteri Besar Terengganu, apa lagi tu? Khalifah di muka bumi. Maka Allah Ta'ala lantik manusia ni sebagai khalifah di muka bumi, pengurus, pentadbir, kita kata penguasa muka bumi. Alangkah matahari penguasa langit siang,
gerhana. Bulan, penguasa langit malam, gerhana. Manusia, penguasa muka bumi, gerhana juga. Bila tuan-tuan, aku tak dibayar gaji menjelaskan hal itulah. Yang penting sedarlah, selagi namanya makhluk, tak boleh lari daripada gerhana. Itu makna peringatan Allah. Selain daripada memberi khabar berita ketakutan, berulang-ulang kali kejadian gerhana bulan ini adalah peringatan dari Allah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Yukhawwifullahu bihima ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memberi khabar berita ketakutan. Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah juga menjelaskan, di situ Allah Subhanahu wa taala memberi amaran. Dah ada 3 dah. Yang pertama khabar berita ketakutan, yang kedua peringatan, yang ketiga amaran. Kalau Datuk naik kereta kan depan tu dia, awas, awas, itu kan amaran tu, jangan dilanggar, awas tu. Begitulah berulang-ulang kali gerhana bulan ini amaran dari Allah. Amaran apa? Berhubung tentang giliran gerhana. Maknanya setelah bulan gerhana, nanti matahari pula gerhana. Jangan lupa manusia pun gerhana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat 140 surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah kami gilir gantikan hari-hari azab itu di kalangan umat manusia. Hari ni hari dia, entah esok lusa hari kita. Tu makna gerhana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu istilah gerhana, apabila kita merujuk hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gerhana bulan disebut khusuful qamar. Khusuful qamar membawa arti bulan kehilangan cahaya. Manakala matahari pula disebut kusufus syams. Kusufus syams iaitu matahari dihalangi cahaya. 2 nilai yang berbeza. Gerhana bulan, bulan kehilangan cahaya. Gerhana matahari, matahari dihalangi cahaya. Baik, bumi gerhana tak? Bumi pun gerhana selagi makhluk. Habis bumi apa pula? Bumi hilang kekuatannya. Bulan gerhana, kehilangan cahayanya. Matahari gerhana, dihalangi cahayanya. Bumi gerhana, bumi hilang kekuatannya. Apa kekuatan bumi? Teguhnya bumi ini. Apabila bumi kehilangan kekuatannya, berlakulah khusuful ard, iaitu gegaran gempa bumi. Ayat 16 Suratul Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'amintum man fis samai an yakhsifa bikumul ard fa iza hiya tamur.
Sadaqallahul azim. Adakah kamu benar-benar merasakan diri kamu selamat? Adakah kamu benar-benar meyakini kamu ni aman? Allah yang berkuasa, yang menguasai langit maupun yang menguasai bumi. Allah berkuasa menggegarkan bumi. Maka tiba-tiba bergegarlah bumi. Faiza hiya tamur. Gempa bumi. Khusuf, gegaran yang menyebabkan bumi itu tenggelam dan terbenam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka amaran dari Allah apabila kita dah saksikan betapa berulangnya gerhana bulan, maka akan berulang pula gerhana matahari. Jangan lupa akan berulang lagi gerhana bumi, gegaran gempa bumi. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ibnu Atsakir. Hadis ini ditulis semula oleh Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, wafat pada tahun 911 Hijrah, dalam kitab tafsirnya Ad-Durrul Mansur. La tasubbul laila wan nahar wala syamsa walal qamar wala riha fa innaha tursalu rahmatan liqaumin wa azaban liqaumin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu mengeji mencaci malam. Jangan kamu mengeji mencaci siang. Jangan kamu mengeji mencaci matahari apabila berlakunya kejadian gerhana matahari. Jangan kamu mengeji mencaci bulan apabila berlakunya kejadian gerhana bulan. Jangan juga kamu mengeji mencaci angin yang bertiup. Kerana apa yang berlaku itu adanya rahmat Allah kepada suatu kaum, dan ada pula azab Allah yang menimpa kepada suatu kaum. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kiranya kita melihat kejadian gerhana bulan, jangan mencaci bulan. Melihat kejadian gerhana matahari, jangan mencaci. Ya, segeralah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, la ta'jizu fid du'a fa innaha la yuhlaka ma'ad du'ai ahadun. Jangan lemah dalam berdoa, kerana seseorang itu takkan binasa bersama dengan doa-doanya. Bangsa yang paling benci dengan kejadian gerhana matahari, gerhana bulan, malah mengeji berulang-ulangnya berlaku gerhana matahari, gerhana bulan, adalah bangsa Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Mustalik, Bani Qainuqa, Bani Ghatfan. Kenapa? Kerana bangsa itu dah lama sangat hidup dekat dunia ni. Ya, bangsa yang sezaman dengan dia, bangsa Kibti yang memprodukkan, ya, dinasti Firaun pun dah tak ada. Bangsa Yahudi ni lama sangat dia hidup dekat muka bumi. Banyak sangat case and scandal. Jadi sebab itu dia faham, dia lebih faham makna rahsia berulang-ulangnya kejadian gerhana matahari,
gerhana bulan. Sekadar itu dulu yang dapat dikongsi bersama. Salah silap mohon jutaan kemaafan jua. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'idin. Ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.